Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita terpanggil untuk tanya diri kita, mengapa kita sanggup keluar pada lewat malam apabila negara dilanda COVID, kes mencecah 30,000 setiap hari, kematian melebihi lebih 32,000, tetapi kita tetap setia datang mendengar ceramah sampai ke lewat malam. Kita di sini kerana kita mahukan perubahan. Sedikit sebanyak perasaan cinta kepada negara itu sangat besar sekali. Saya berbangga untuk jadi Saya bangga apabila dilahirkan di Malaysia, kerana saya rasa jikalau saya dilahirkan di negara lain agak mustahil untuk saya berada di kedudukan pada hari ini. Saya anak kepada seorang cikgu, ayah kepada seorang pekerja buruh, dan saya merupakan salah seorang warga negara Malaysia melalui sistem pendidikan umum dan awam seperti yang lain. Saya merupakan anak MARA. Tanpa beasiswa yang diberikan oleh MARA, mustahil untuk saya mendapat pendidikan yang baik. Saya bangga akan negara ini. Saya rasa jikalau di negara lain agak mustahil untuk saya berada di kedudukan pada hari ini. Malaysia bertuah, negara di mana rakyatnya yang berbilang bangsa dan agama. Kekuatan kita adalah kebersamaan kita. Negara yang bertuah kerana sejarahnya, pembangunannya, kita semua berada pada kedudukan pada hari ini. Persoalannya, what is not enough? Apa yang masih tidak mencukupi? Kenapa kita rasa terpanggil untuk keluar lewat malam untuk bersama dalam perjuangan yang penuh selok-belok, rintangan dan cabaran? Apabila saya mengasaskan muda, saya tahu perjuangan itu memang tidak mudah. Kita akui, kita parti baru. Kita tidak ada kewangan yang besar, rangkaian ke setiap kampung, kawalan ke atas media. Yang kita ada adalah orang stealing WeChat, peguam yang tidak pernah berparti sebelum ini, seorang anak muda yang berkebolehan dan berwawasan, sampai pernah disenaraikan sebagai salah seorang peguam muda yang terbaik di Malaysia, tetapi sanggup untuk menyertai politik untuk membawa angin perubahan. Kerana kita tahu Malaysia berhak yang lebih baik. Jikalau di Indonesia pada awal tahun 2000, ramai warga negara Malaysia sendiri, pemimpin negara kita, pemimpin negara di rantauan Asia Tenggara selalu kata bahawa Indonesia bakal jadi negara gagal, a failed state, kerana rasuah begitu teruk. Pemimpin yang tidak adil, tidak agihkan kekayaan secara saksama. Dan mereka lihat ke Malaysia sebagai negara yang maju, negara yang mampu pergi ke lebih jauh. Kita fast forward, pada hari ini orang kata bahawa kerana rasuah, kerana salah guna kuasa, kerana ketidakcekapan kerajaan, orang yang terbaik, bijak dan pandai di Malaysia terpaksa berhijrah ke luar negara. Apabila saya ke Australia 3 tahun lepas, saya berjumpa banyak warga negara Malaysia. Orang kata hanya orang Cina dan India saja pergi luar negara. Tidak betul. Bila saya pergi ke Australia, saya jumpa anak-anak muda Melayu yang bekerja bawah panas terik, jadi fruit pickers, petik buah. Dan mereka kata mereka terpaksa berhijrah kerana kurang peluang di Malaysia, gaji yang tidak bermaruah. Walaupun mereka berpendidikan tinggi, mereka tidak lihat ada masa depan cerah di Malaysia. Pada masa yang sama mereka membaca berita, mereka lihat akibat rasuah dan salah guna kuasa yang begitu teruk sekali, sampai mereka rasa hilang harapan ke atas negara kita.
mudah diasaskan kerana kita ingin membuat perubahan berskala besar di Malaysia. Kita lihat kekuatan negara kita adalah rakyatnya yang berbilang bangsa dan agama, yang cintakan negaranya, a country in which we could all proudly call our home. Negara yang kita semua rasa bangga untuk bina bersama sebagai rumah kita. Tetapi untuk kita lihat negara ini sebagai rumah kita, kita semua merupakan pemegang taruhnya. We all have a role to play because we are all stakeholders in this wonderful country. Saya faham ada yang berkata, Sadiq, kamu dalam berpolitik, mengapa kamu bersama dengan pembangkang? Kamu patut bersama dengan UMNO, patut bersama bersatu. Pertahankan orang-orang Melayu, jangan bersama dengan orang Cina, DAP kafir. Jawapan saya kepada mereka agak mudah. Kekuatan negara kita adalah kebersamaan kita. Sebagai seorang anak cikgu, anak didik mara, saya akan pertahankan institusi rakyat. Pada masa yang sama, apabila saya berkhidmat di Muar, kawasan saya, pergi ke Seri Menanti, pergi ke Parit Jawa, saya jumpa banyak pakcik-makcik yang berbangsa Cina, masyarakat Tionghoa, yang miskin, anak-anaknya yang tidak dapat masuk ke universiti, tidak dapat tajaan yang mencukupi, terpaksa tamatkan pengajian awal dan tidak dapat peluang yang mencukupi. Sebagai anak Melayu, adakah wajar untuk saya hanya berdiam diri, kata kamu tidak berada dalam agama seperti saya, bangsa seperti saya, warna kulit seperti saya, dengan itu kamu tidak wajar dapat pembelaan seperti saya? It is not right. Sebagai salah seorang pegawai penyelidik kerajaan negeri sebelum ini, banyak kajian-kajian menunjukkan salah satu masyarakat yang paling teruk terkesan, kita selalu kata, oh Cina Melayu, Cina Melayu, Cina Melayu, komuniti India, masyarakat estate. Kalau lihat kajian menunjukkan bahawa intergenerational poverty, iaitu merentasi satu generasi ke yang lain, mereka lah yang paling teruk sekali terkesan. Look at the numbers, and numbers and data do not lie. Jikalau ibu bapa kepada anak India tersebut tidak dapat pendidikan tinggi, formal tertiary education, kemungkinan anak-anaknya untuk tidak dapat pergi ke pengajian tinggi puratanya 6 kali ganda lebih tinggi daripada purata nasional, 5% to 33%. Apa maksudnya di sini? Negara kita adalah negara yang bertuah, negara di mana semua mineralnya agak luar biasa. Apa yang kita tidak ada? Minyak kita ada, kelapa sawit kita ada, mineral semua kita ada. Rakyatnya bijak pandai. Kekuatan kita adalah kebersamaan kita. Walhal saya masih lihat ramai rakyat di negara saya, tidak kira bangsanya, masih susah payah. Apabila mudah diasaskan, kita ingin membawa perubahan ini, perubahan sistem di mana sesiapa pun yang berada dalam kerajaan, negara kita tetap mara ke hadapan. Kalau ada warga negara Malaysia, tidak kira yang Melayu, tidak kira Cina, tidak kira India yang susah, kita bertanggungjawab untuk membela dan mempertahankan mereka. It doesn't matter which race or religion which you are from. Tetapi selagi kamu datang berkeluarga susah, kamu adalah anak-anak Malaysia yang wajar dipertahankan. That is the true spirit of being a Malaysian. Apa kena-mengena dengan pilihan raya yang kita berdepan pada hari ini? Mengapa kita berada di sini pada lewat malam? Mengapa UMNO Johor pilih untuk bubarkan DUN secara tiba-tiba? Jawapannya agak mudah. Mereka tahu, mereka telah ditaklimatkan sejak akhir tahun lepas
pada bulan 2, bulan 3, kes COVID di Johor akan meningkat. Kes COVID di seluruh Malaysia akan cecah 30,000 hari. Kalau saya sebagai ahli parlimen boleh tahu, confirm kerajaan negeri boleh tahu. Kerana kita dapat data-data yang dikeluarkan setiap hari. Kementerian Kesihatan dah beri warning, kes akan cecah 20 ke 30,000 pada bulan 3. Mereka tahu perkara itu. Mereka tahu juga bahawa masyarakat Tionghoa yang baru lepas sambut tahun baru Cina, anak-anak dah pulang semula, selepas itu akan balik semula ke JB, Singapura, Kuala Lumpur. Mereka tahu perkara itu. Mereka tahu Johor baru dilanda banjir besar pada bulan 1. Mereka tahu. Mereka tahu semua itu, tetapi mereka tetap buat pendirian untuk adakan pilihan raya, heret rakyat ke kancah politik, kerana mereka tak nak tuan-tuan, puan-puan, uncle, auntie untuk keluar mengundi. They intentionally, secara sengaja mengadakan pilihan raya pada detik yang agak susah ini, kerana mereka tak nak kalian keluar mengundi supaya mereka dapat kaut segala keuntungan kuasa politik untuk diri mereka. Johor perlu dijadikan benteng yang terakhir untuk menolak politik kemungkaran ini, salah guna kuasa ini, rasuah ini, keangkuhan ini. It must start in Johor. Ia pun perlu bermula di Johor. Saya faham ia tidak mudah. Saya faham mungkin ada yang takut. Uncle auntie mungkin rasa kes COVID tinggi. But that's what they want you to think. Mereka mahu kamu rasa takut supaya kamu tidak keluar, kamu tidak ambil kisah, supaya akhirnya kemenangan di tangan mereka. Keangkuhan, kesombongan itu akan menang. Tapi jangan berikan mereka. Do not let them win in arrogance. Di Tenang, muda mencalonkan saudara Lim Wee Jat. Lim Wee Jat bukan calang-calang orangnya. Salah seorang peguam muda yang terbaik, pimpinan tertinggi muda, pengasasnya. Saya kenali Wee Jat sudah lama. Dulu apabila saya merupakan salah seorang pembahas, bila kita mewakili Malaysia ke Australia, ke New Zealand, pergi ke UK, saudara Wee Jat akan ada sekali. Dulu saya dengan dia ni selalu lawan. Dia Universiti Melaya, saya Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kadang-kala saya menang, kadang-kala dia menang. Tapi kita lawan masa tu berhabis-habisan. Tetapi kini, bila muda lebih setahun setengah tak dapat pendaftaran yang mewakili kita di mahkamah secara percuma, dan akhirnya mendapatkan pendaftaran muda di mahkamah tinggi, adalah calon kamu, saudara Wee Jat. Apabila kerajaan secara tiba-tiba nak buat pusingan U-turn, menghalang undi 18 daripada dilaksanakan, mereka kata mereka ingin menghormati Perlembagaan Persekutuan, the supremacy of Malaysia's constitution. Saya tahu kerana saya merupakan menteri pada peringkat tersebut yang meminda perlembagaan untuk memberikan hak kepada anak muda. Tiba-tiba kerajaan takut dengan suara anak muda, kata tak boleh buat, kita tangguhkan. Peguam muda bersama dengan sekumpulan anak muda yang tidak takut dan gentar dengan cabaran kerajaan, bawa kes ke mahkamah, pergi ke mahkamah tinggi. Salah seorang peguam yang berjaya memenangi kes tersebut di mahkamah tinggi tidak lain tidak bukan calon kalian semua, saudara Lim Wee Jat. Dia orang yang memang kuat bekerja. Kalau nak fikirkan soal duit, tak payahlah dia join politik. Dia lebih baik wakili syarikat-syarikat besar yang dah memang banyak pergi ke beliau, tapi dia berani untuk melangkah dalam politik, untuk berkhidmat, bekerja, untuk memastikan bahawa angin perubahan itu dapat dirasakan
disertai oleh semua. Sebab tu saya di sini memberikan peluang, bekerja keras, berusaha untuk memastikan saudara Lim Wee Jat diberikan peluang. Ya, muda kalau lihat hanya bertanding di 7 kerusi, tak banyak tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi lihat latar belakang ketujuh-tujuh calon ini. Ada lawyer, engineer, eksekutif muda, para pendidik. Mereka ini semua tidak pernah menyertai parti politik sebelum ini. Hati mereka berada dalam politik khidmat. Mereka ingin berkhidmat, membawa perubahan yang baru. Sebab itu saya berharap di DUN ini, kita akui ini bukan DUN yang mudah untuk menang. Sepada bandar keluar bandar, kawasan faldanya banyak. Tetapi kita mencalonkan seseorang yang muda, berkaliber, menggunakan logo parti yang buat pertama kali dalam pilihan raya ini. Tetapi saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, jikalau pakcik-makcik berikan peluang kepada muda, berikan peluang kepada saudara Wee Jat, dia akan bekerja jauh lebih keras daripada adun-adun yang lain, kerana dia tahu permulaan muda di DUN Tenang ini adalah kerana sokongan pakcik-makcik, uncle dan aunty. Tolong beri peluang kepada saudara Wee Jat untuk wakil kamu di Dewan Undangan Negeri Johor. Boleh ke tidak? Ini pilihan raya yang amat sukar. Saya tahu ada juga tadi bila saya jumpa uncle aunty kat belakang, ada yang masih dalam kereta tak nak keluar, saya faham. Ada yang wakil-wakil daripada Felda. Ada yang bertanya kepada saya pagi ini di Bukit Kepong, semalam di Bukit Kepong juga. Ada yang tanya, mengapa nak sokong muda? Sekarang harga kelapa sawit tinggi. Okeylah kerajaan kasih duit dekat Felda, cukuplah tu. Saya seorang yang berujar berdasarkan fakta dan data. Boleh lihat apa yang berlaku kepada Felda, kerana apabila saya dalam kabinet, saya tahu perkara ini kerana kita bincangkan secara mendalam. Berkali-kali mesyuarat setiap hari Rabu. Berapa yang perlu kita belanjakan untuk selamatkan Felda? Boleh baca kes pada tahun 2017-2018. Pembelian stake dalam syarikat milik Peter Sondak, kawan baik kepada Najib Razak. Pembelian itu ditolak oleh Felda. Golongan teknokrat profesional Felda tolak. Mereka kata ini tidak betul, harganya terlalu mahal, kena guna duit pencara warga Felda. It is the money of the people of Felda. Tetapi akhirnya menggunakan kuasanya, pembelian itu dibuat dan didedahkan kepada umum bahawa kos pembelian stake saham bahawa Peter Sondak itu sekurang-kurangnya 300% lagi mahal daripada harga pasaran. Dan akhirnya Felda sendiri selepas perubahan kerajaan membuat laporan polis dan SPRM berkenaan kes ini. Apa yang kerajaan terpaksa buat pada peringkat tersebut? Dalam kabinet kita terpaksa menandatangani bailout plan berjumlah berbilion ringgit untuk selamatkan Felda. Itu contohnya. Saya tahu perkara ini mungkin tidak mudah untuk diterangkan, tetapi perlu dikongsikan. Kerana ini bukan saya seorang yang cakap benda ini. Kalau tak percaya saya, tadi saya dah kata 2 kali 5, 5 kali 2. Yang 2 kali 5, 5 kali 2, bekas Perdana Menteri pun kongsikan perkara sama, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana dia sendiri tahu apa yang berlaku. Dia berada dalam kabinet pada peringkat tersebut. Ini bukan perkara yang mudah, tetapi perkara yang perlu kita terangkan dan bincangkan seluas mungkin. Kerana jikalau pada pilihan raya negeri ini UMNO Barisan Nasional masih menang dan menang besar, keangkuhan mereka, kerakusan mereka dapat diteruskan tanpa sistem seimbang yang baik. Kerana mereka tahu
apa pun mereka lakukan. Betapa teruknya kes COVID, ekonomi, kos sara hidup meningkat dengan begitu teruk. Nak dapat ayam dengan telur pun begitu susah. Politikan segala jenis pilihan raya, seteruk apa pun mereka tetap akan menang. Kalau kita izinkan kerakusan dan keangkuhan ini untuk menang, kerisauan saya, kuasa rakyat akan makin lemah, rasuah makin berleluasa, dan akhirnya kita semua tewas dengan kerakusan dan keangkuhan. Changing Malaysia is never an easy path and an easy journey. Rintangan dan cabarannya sangat luar biasa. Tetapi uncle, aunties, pakcik, makcik yang bersama dengan kita pada malam ini, perubahan itu bermula di peti undi. Perubahan itu bermula apabila pakcik dan makcik sanggup memberikan peluang kepada seorang anak muda untuk berkhidmat untuk kalian semua. Apa dia kurang daripada segi pengalaman politik, dia kuat bekerja, kuat berkhidmat. Saya tahu ini kerana apabila saya hanya berumur 25 tahun, saya diberikan peluang untuk berkhidmat di Parlimen Muar. Dan apabila peluang itu diberikan, saya tidak pernah menoleh ke belakang. Seteruk mana pun kerajaan tarik balik peruntukan di Parlimen Muar, saya tidak berhenti bekerja, cari dana. Sampai ke hari ini, walaupun parlimen lain dah dapat peruntukan, di Muar yang tak dapat peruntukan 1,600 laptop, tablet dapat diberikan kepada anak-anak keluarga susah. 30,000 food basket kepada keluarga susah. Ini bukan cerita saya, tetapi ini adalah cerita seorang anak muda. Bila diberikan peluang, dia akan bekerja keras, walau apa pun rintangan dan cabarannya diletakkan di hadapannya. And I know, and I can say out of certainty, bahawa calon kamu di Don Tenang lebih pandai, lebih bijak, lebih kuat bekerja, dan calon tersebut adalah Lim Wei Zhat. Berikan dia peluang, dan saya yakin dia akan bekerja keras untuk kalian semua. Dan kalau ada pakcik-makcik, adik-adik yang datang atau kenal keluarga daripada Don Bekok, tolong berikan peluang juga to my brother, saudara kanan yang berada dengan kita pada malam ini. Kita nak bekerja sebaik mungkin untuk rakyat. Kita nak bangunkan negara Malaysia sebagai negara yang maju, bermaruah, berintegriti. Rakyatnya yang berbela bangsa dan agama mendapatkan penghormatan yang mereka sepatutnya dapat. Mengagihkan kekayaan secara adil dan saksama. Membela semua orang miskin, tidak kira agama dan bangsa. Sebab itu permulaannya, di mana rakyat bangkit menentang keangkuhan ini, bermula di negeri Johor. Sebagai anak Johor, saya berharap bahawa uncle, aunties, pakcik, makcik bukan sekadar mengundi Lim Wei Zhat, tetapi tolong panggil adik-adik, abang-abang, anak-anak, cucu-cucu yang mungkin berada di perantauan, yang di Singapura, yang di JP, di KL, balik mengundi. Kerana akhirnya perubahan itu, proses kita lawan semula, berada di tangan kalian semua. Untuk kita membawa kebangkitan rakyat, untuk kita menolak politik domino daripada satu ke satu negeri dijatuhkan, untuk kita melawan politik keangkuhan dan kesombongan ini. Ia bermula dengan hati, tangan dan minda kita semua. Saya berharap di Don ini, Don Tenang, orang panggil tenang, dia agak cool, berikanlah peluang kepada calon muda saudara Lim Wei Zhat. Kepada abang-abang polis, terima kasih kerana bersama dengan kita pada malam ini. Tak ada orang kacau. Saya rasa pakcik-makcik pun, adik-adik daripada muda, kita berikan penghormatan kepada abang-abang polis kerana jaga keselamatan kita semua. Saya berharap selepas malam ini ceramah yang pertama kita ada. Selepas sekian 5 tak boleh berceramah.
Pakcik-makcik balik rumah, jumpa keluarga, jumpa kawan-kawan, dan marilah kita semua terjemahkan diri kita sebagai pejuang perubahan. Kerana untuk kita memajukan negara, perubahan itu datang dengan diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.